kasih Saudara Syamsir. Kalau kita kaji kemajuan negara, itu berasaskan kepada dua unsur. Satu unsur dan bukan tertimbang kepada kekayaan sumber atau suburnya tanah air. Sumber itu ialah mutu insannya atau dalam bahasa Inggeris, human capital. Human capital atau mutu insan berasaskan dua tiang. Satu, mutu pendidikan dan kedua, kesihatan rakyat. Wabak COVID-19 ini menggoncangkan kedua itu. Taraf pendidikan Malaysia sudah merosot. Mengikut keputusan PISA beberapa tahun ini, murid sekolah menengah Malaysia ada 2 ke 3 tahun kebelakangan bila dibandingkan dengan murid di Singapura dan Korea Selatan. Wabak COVID-19 ini masih belum terkawal dan kesihatan lagi dan itu memburukkan keadaan pendidikan di Malaysia. Wabak COVID-19 ini bukan juga mendedahkan dengan nyata kemunduran taraf pendidikan kita, tetapi juga ketidakseimbangan antara murid di bandar dan di luar bandar, serta murid miskin dan murid orang berupaya. Masalah ini bukan terhad di Malaysia saja. Saya akan meninjau cabaran dan harapan teknologi digital dari 3 segi. Pertama, perannya secara am. Kedua, bagaimana sejarah menyelesaikan masalah ketidakseimbangan dalam satu masyarakat atau negara. Dan ketiga, peranan teknologi digital bukan saja untuk meningkatkan taraf pendidikan negara, tetapi juga untuk membina ekonomi dan pembangunan, meninggikan taraf pemikiran rakyat. Saya akan membandingkan pengalaman teknologi digital di Malaysia dengan negeri lain. Rakyat Malaysia sudah memang mengalami teknologi digital dengan smartphone, internet dan komputer. Pada saya, teknologi digital adalah satu rekaan yang tak terhad hebatnya. Lebih hebat lagi dari rekaan roda atau elektrik. Teknologi digital boleh meningkatkan keadaan manusia dan yang itu mensamaratakan keadaan manusia. Melalui teknologi digital, seorang anak miskin, orang asli di Gua Musang, boleh mempunyai peluang yang sama dengan anak hartawan yang diam di New York. Mereka boleh menonton movie yang sama, mendengar lagu yang sama, bahkan mereka boleh berbual bersama dan melalui Skype dan Facebook. Merujuk kepada ketidaksamaan masyarakat, Profesor Sejarah Stanford, Walter Schneider, dalam bukunya The Great Leveler, Violence and the History of Inequality atau Persamarataan yang Hebat, Keganasan dan Tidak Keseimbangan dalam Sejarah, menulis, sepanjang sejarah, apabila sesuatu masyarakat itu sudah jauh tidak seimbang keadaannya, hanya 4 saluran saja yang boleh menukar atau meratakan keadaan. Pertama, perang. Kedua, revolusi. Ketiga, wabak. Dan keempat, keruntuhan pentadbiran negara yang mengakibatkan huru-hara seperti perang. Wabak COVID-19 mendedahkan serta meningkatkan keseimbangan masyarakat. Jika pandangan saya tentang teknologi digital tepat, teknologi digital mungkin menjadi unsur kelima untuk mensamaratakan masyarakat tanpa membawa maut dan kejahanam seperti berlaku semasa perang dan revolusi dan wabak. Teknologi digital adalah satu alat yang membolehkan masyarakat ke belakang dan melompat masyarakat yang maju. Sebaliknya, ketidakseimbangan digital atau digital divide yang kini mendalam menjadi gaung digital atau digital chasm dengan cepatnya akan memisahkan negara yang maju daripada yang mundur.
dengan lebih cepat lagi. Malaysia bernasib baik tidak mengalami peperangan atau revolusi. Tetapi kita seperti dunia luar mengalami wabak COVID-19. Pemerintah negara kita pun pulang cepat tanpa kemahiran dan dirobohi dengan pecah amanah. Inilah masanya untuk negara kita memeluk dan melebur dengan teguh dalam teknologi digital. Bila berbincang dengan teknologi digital, ada dua masalah yang kerap ke depan. Pertama ialah peralatan atau hardware dan kedua kandungan atau software dan content isi. Dengan peralatan, masalahnya satu saja, harga. Membina satu menara 5G mungkin menelan harga di Amerika 50,000. Itu tak termasuk infrastruktur sokongan seperti elektrik dan saluran internet. Di sini kita mesti teliti apa maknanya harga dan mahal. Saya contohi dengan harga mesin cuci kain. 10 tahun, 20 tahun dulu harga satu cuci kain ialah sampai 10,000. Tetapi sekarang sudah berjuta mesin dijual, saya boleh membeli satu mesin cuci baju dengan harga 1,000 atau rendah lagi. Maksud saya, batasan harga boleh dibatasi. Atau kita boleh beri nombor kepada itu. Dalam bahasa Inggeris, quantifiable barrier. Bila barrier itu kita boleh ukur, maknanya kita boleh batasi. Persukaran yang tidak boleh dibatasi ialah masalah yang kita tidak boleh beri nombor atau quantify. Kalau kita gunakan tender terbuka dan jauhi syarikat yang diperolehi oleh Rosmah Mansur, kita boleh merunduhkan lagi harga peralatan. Kita boleh dan mesti memberi satu laptop sekurang-kurangnya setiap keluarga yang miskin di luar dan juga di dalam bandar. Bersama dengan itu, kita mesti beri akses broadband yang percuma atau murah kepada semua keluarga yang miskin. Sekarang harga satelit dan melancarkannya sudah turun. Malaysia sekarang sudah ada 4 atau 5 satelit. Tak mungkin semua keupayaannya digunakan. Banyak lagi kapasiti yang kosong. Mungkin kekosongan saluran di satelit itu boleh diisi untuk memberi broadband kepada rakyat yang miskin di luar bandar. Itu bukan soalan engineering, itu boleh buat senang. Itu soalan undang-undang sebab undang negara tidak membenarkan membuat macam itu. Pendek kata, masalah hardware boleh dan mesti dibatasi. Jualkan syarikat emas kalau tak ada duit, pada fikiran saya. Satu lagi tentang harga dan yang kita mesti telitikan, iaitu berapa tinggi harga membuat satu satelit atau menggunakan broadband ke kampung. Berapa mahalnya jika kita tidak membenarkan anak-anak kampung mengakses broadband. Kebelakangan mereka bukan terhad kepada mereka, bahkan turun-menurun kepada anak dan cucunya. Dan itu susah nak dibataskan. Itu masalah pertama. Masalah kedua ialah masalah konten atau isi. Ini senang sekali dibatasi sebab dah ada banyak program-program atau software yang sedia ada. Yang patut kita buat, kita sesuaikan saja untuk keadaan tempatan. Itu saja, tidak jadi masalah. Sekarang sudah ada bakat-bakat baru di Malaysia yang menggunakan itu. Saya minggu lepas melayari website Cikgu Norhami Mutalib dan Samuel yang memenang hadiah antarabangsa itu, dan juga seorang guru dari Pendalaman Sarawak, Cikgu Nazmi. Endah konten yang dibuat. Yang apa kita buat, apa kita mesti sokong perbuatan itu,
Bukan memberi title atau memberi hadiah, tetapi memberi duit. Bagi dia 100,000 untuk menyebarkan kandungannya lagi dan dengan share dengan guru-guru lain. Satu lagi kelebihan masyarakat kita ialah kita menggunakan huruf Rumi. Itu ialah huruf yang digunakan dalam internet. Bandingkan keistimewaan kita bila dibandingkan dengan anak Tamil atau anak Thai atau anak Cina dengan skripnya yang berlainan. Itu keistimewaan kita yang kita tidak hargai. Yang berkenaan dengan kandungan, 85% kandungan internet ialah dalam bahasa Inggeris. Kita tidak menggalakkan bahasa Inggeris sebab secara polisi kita mensifatkan mereka yang mempelajari bahasa luar daripada bahasa Melayu supaya tidak mentabatkan bahasa kita sendiri dengan secara polisi. Itulah yang salah faham, yang menjahanamkan sistem pendidikan negara dan juga bangsa kita. Untuk menguasai internet atau kandungannya, kita mesti fasih dalam bahasa Inggeris. Dalam kajiannya dengan murid-murid di India, Sugramita mengetahui dengan murid-murid selalu melayari internet, mereka boleh belajar bahasa Inggeris dengan cepat dalam masa 2-3 bulan saja. Baru-baru ini ada satu cerita, mungkin orang Malaysia kenal, Aisyah London, budak 7 tahun, yang boleh fasih cakap Inggeris. Bukan cakap Inggeris Malaysia, campur rojak, tetapi BBC English. Sebabnya ibu bapa dia membiarkan dia menonton BBC English dan dengan itu dia boleh berbahas dengan bahasa Inggeris. Ada tiga, tadi saya sebutkan dua masalah. Masalah kandungan hardware yang mahal dan itu kandungan masalah software yang tidak masalah. Ada satu lagi masalah yang belum kita sangkai, iaitu saya gunakan istilah budayaan. Ini ialah unsur-unsur dalam budaya kita yang ada mendorong kita memeluk teknologi baru atau idea baru atau menjauhi kita daripada apa yang baru, melainkan isteri dan kereta. Ini masalahnya budaya ini yang susah kita batasi. Mungkin anak orang asli di Gua Musang boleh berbual dengan anak hartawan di New York, tetapi mungkinkah ibu bapanya atau masyarakat amnya menghalang atau menggalakkan perbualan itu? Pada mengulaskan lagi, mungkinkah ulama kita bersenang hati atau Jakim bersenang hati jika rakyat Malaysia mendengar syarahan Ali Syamsul dari New York atau Ilil Abdullah dari Jakarta. Itulah masalahnya yang saya katakan budayaan. Pada kesimpulan saya, teknologi digital yang ada tiga sukunya. Satu hardware, situ masalahnya ialah harga dan itu boleh kita batasi. Yang kedua, software, itu senang sekali. Kalau kita fasih dalam bahasa Inggeris, software, masalah software itu lebih senang. Dan yang ketiga, yang kita sedari ialah budayaan ini, unsur-unsur masyarakat kita, nilai-nilai masyarakat kita yang tidak mendorongkan kita menyambut teknologi baru dan idea baru. Itu saja. Terima kasih. Okey, satu input yang menarik daripada Dr. Bakri. Beliau menceritakan tentang permasalahan iaitu dari segi human capital ataupun perkembangan development modal insan
yang terdiri daripada pendidikan dan kesihatan. Dan beliau mengatakan bahawasanya pendidikan kita sudah merosot, memang benarlah. Dan kemungkinan dengan teknologi digital itu dapat meningkatkan kelestarian masyarakat kita kali ini. Cuma ke depan nanti bagaimana kita tengok kita dari segi teknologi digital itu dapat digunakan secara menyeluruh. Dan masalah tadi kita tengok one of the masalah besar yang kita hadapi adalah tidak adanya akses kepada internet itu sendiri. Dan apa yang saya difahamkan bahawasanya untuk telco company ataupun syarikat telekom Malaysia, bukan telekom Malaysia lah, telco di Malaysia, untuk mereka membinakan tower tadi, ia melibatkan federal government, kerajaan negeri dan juga local council. Jadi tak semudah yang kita sangkakan untuk mereka bina tower contohnya. Jadi inilah isu-isu yang kita perlu hadapi. Contohnya macam baru ni Menteri Besar Kedah telah memberi pengarahan untuk membina 25 tower lagi di Kedah supaya dapat membantu dari segi akses kepada internet itu sendiri. Saya tak tahulah sekat manalah pembinaan tower ni di mana. Okey, jadi boleh tak Prof, ni doktor saya tanyakan soalan-soalan sedikit, ada soalan-soalan yang dah dikemukakan. Soalannya lebih kepada isu semasa lah. Okey, contohnya kita ketahui bahawasanya sesi persekolahan untuk tahun 2021 telah bermula pada 20 Januari ini dengan pembelajaran secara dalam talian ataupun pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR. Banyak menimbulkan banyak rungutan daripada ibu bapa, contohnya tiada komputer, laptop ataupun smartphone ataupun tidak cukup peranti. Peranti that means all this laptop dan smartphone dan juga tablet lah. Dalam masa yang sama, internet pun tidak laju. Ibu bapa kena keluar belanja, lagi tambah lagi dalam musim Perintah Kawalan Pergerakan, PKP. Doktor. Jadi, pada pandangan doktor, apakah langkah yang sepatutnya diambil untuk memperbaiki keadaan masyarakat kita, iaitu murid, guru dan ibu bapa dalam PDPR ini? Kalau doktor boleh kongsilah. Profesor Jomo ada menyatakan membuat balik televisyen dan pendidikan televisyen dan pendidikan radio. Itu langkah yang senang, tapi masalahnya itu satu aluran saja, tak ada feedback daripada murid kepada guru. Tapi untuk sementara boleh digunakan. Tapi yang boleh baik lagi ialah kita gunakan, ini soalan engineering, kita gunakan wavelength radio dan televisyen yang ada sekarang yang tidak digunakan untuk untuk to broadcast the broadband to the villages. Itu boleh, jadi maknanya kalau boleh dia menerima saluran televisyen, dia boleh menggunakan signal internet. Itu masalahnya di situ bukan engineering tetapi sebab undang-undang. Kerajaan tempatan mesti setuju, kerajaan negeri mesti setuju. Tetapi kalau kerajaan membuat satu keputusan, ini satu darurat negara, darurat pendidikan negara, kita mesti buatnya. Maknanya kita potong semua kesulitan undang-undang tempatan untuk membina menara 5G ini. Itu membuatkan satu keutamaan. Masa darurat dulu, kerajaan tak buat runtuhkan rumah nak buat new village dengan senang saja. Tak ada masalah. Kita mesti ada keutamaan memberi broadband kepada penuntut-penuntut luar bandar dan juga bukan juga di luar bandar. Di dalam bandar pun, rumah-rumah pangsa itu, kita mesti adakan satelit di atas rumah pangsa itu untuk memberikan akses broadband kepada semua
penduduk itu. Sebab mengikut Proposal John, 100% murid di rumah bangsa itu tak dapat akses sebab tak ada duit. Tak dapat membayar. Itu mesti satu keutamaan negara untuk memberi broadband kepada semua rakyat. Bila kita memberikan itu satu keutamaan, maknanya duit yang lain nak bayar JAKIM, nak beli penerbangan baru kemudian. Yang pertama kita mesti beri broadband kepada semua penuntut yang miskin. Ya, saya melawat Malaysia tahun 2000. Ada masa itu kerajaan bagi laptop mahal, Apple kepada sekolah kampung. Jadi saya pergi tanya cikgu, engkau dapat laptop yang mahal ni patut digunakan. Dia cakap dia tak gunakan sebab laptop tu bukan diberi kepada cikgu. Cikgu boleh menggunakan saja di sekolah. Jadi bila sekolah tak ada masa nak belajar, jadi bila dia tak boleh bawa laptop ke rumah, jadi tak tempat dia belajar. Jadi apa sebab lepas 4-5 bulan, seorang pun tak tahu menggunakan laptop. Bandingkan pengalaman itu dengan di Uruguay. Di Uruguay, dia bagi laptop itu kepada guru. Kau bawa balik. Jadi bila dia bawa balik, dia dapat belajar laptop, belajar melayari internet. Dan juga suami dia boleh menggunakan laptop itu untuk perniagaan dia sendiri. Lagi oleh sebab itu, kemahiran melayari internet mengeluar ke masyarakat. Bukan sahaja penuntut, tapi masyarakat am. Itu patutnya. Kita bila buat sekolah, kita tak ada cakap kepada ibu bapa, kau mesti beli bangku dan meja untuk anak kau. Kita sediakan. Macam tu juga kita mesti beri internet, laptop, semua penuntut, khasnya penuntut luar bandar. Itu fikiran saya. Kita mesti utamakan, jangan abaikan.